Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu harap awak semua sihat pada hari ini. Hari ini kita akan teruskan lagi kelas Bahasa Melayu bersama Cikgu Marliza. Harap awak semua telah bersedia. Okey, pada hari ini memang kita nak buat ulang kaji sahaja. Okey, sebenarnya semua kita dah belajar sebelum ni. Okey, hari ini kita hanya akan buat latihan ulang kaji dan cikgu akan berikan penerangan serba sedikit lah. Okey, cikgu tak akan beri penerangan yang terlalu terperinci kerana kita dah belajar sebelum ni. Cuma cikgu akan kembali ingatkan awak apa yang kita dah belajar sebelum ini. Okey, dah bersedia semua? Jom kita mulakan. Okey, untuk ulang kaji kali ni, cikgu nak awak gunakan buku modul aktiviti mesra digital muka surat 86. Okey, praktis 1 kita dah buat hari Rabu hari tu. Okey, kali ni kita nak buat praktis 2, 3, 4 dan 5. Okey, baik. Jadi kita tengok praktis 2. Kita baca dulu arahan. Tulis ayat tanya yang sesuai bagi jawapan yang diberikan dengan menggunakan ayat yang lengkap. Okey, jadi kata kunci dekat sini, dia suruh awak tulis ayat tanya. Okey, baik. Dekat yang dia bagi ni, dekat sini, tak nak panah pula cikgu letak ya. Okey, dekat sini, dia bagi jawapan. Sini pun jawapan. Okey, yang awak kena isi dekat sini ialah soalan. Okey. Soalan dia mesti ada tanda soal. Okey, dia punya depan dia, maksudnya dekat sini cikgu padam dulu. Maksudnya nanti dekat depan mesti ada kata tanya. Okey, kata tanya contohnya mengapakah, siapakah, berapakah, apa lagi, bagaimanakah dan sebagainya lah. Okey, lepas tu diikutilah ayat yang lengkap dan akhir sekali tanda soal. Ataupun satu lagi cara, okay, awak bagi kenyataan dia dulu, lepas tu baru letak kata tanya. Okey, kata tanya kat sini, kata tanya. Kata tanya ataupun kata tanya boleh juga hadir di belakang. Okey, tanda soal. Kalau kata tanya dekat depan, dia mesti ada kah. Kalau kata tanya dekat belakang, kah tu hilang, tak ada. Okey? Baik. Jadi kita tengok dekat sini. Kenyataan yang pertama, lebah dianggap istimewa kepada manusia kerana lebah merupakan satu-satunya haiwan yang membuat makanan untuk manusia. Okey, jadi macam mana kita nak tahu apa kata tanya yang sesuai? Okey, contoh kalau yang ini senang sebab dia ada perkataan kerana. Bila ada perkataan kerana, biasanya dia sinonim dengan mengapa. Okey, baik. Jadi disebabkan itu, cikgu pun tulislah. Cikgu suka tulis kata tanya kat depan, senang. Sebab kadang-kadang bila letak kata tanya kat belakang, kita lupa nak letak kata tanya tu. Okey, jadi cikgu pun letak mengapa. Okey, tapi sebab dia kata tanya dekat depan, dia mesti adakah, wajib adakah. Jadi letak kah siap-siap. Okey, mengapakah. Okey, jadi nak lengkapkan ayat tanya ni, tengok dekat sini, ambil dekat sini. Mengapakah lebah dianggap istimewa kepada manusia? Okey. Jadi mudah. Yang belakang ni sebenarnya jawapan dia. Yang belakang ni ialah jawapan dia. Okey. Jadi kita nak bina soalan saja. Okey, jadi mudah. Okay, kita tengok yang kedua. Okey, yang kedua pula. Dalam sistem tulisan Braille, terdapat 6 titik utama yang boleh dipelbagaikan formasinya bagi membentuk huruf A hingga huruf Z. Okey, yang ni macam susah sikit. Kita nak kenal pasti nak guna kata tanya yang mana satu. Okey, tapi apabila kita lihat dengan teliti, kita akan jumpa yang ini. Jawapan dia sebenarnya dekat sini. 6 titik utama. 6. Ini nombor. Bila berkaitan dengan nombor, kita akan guna kata tanya berapa. Okey. Jadi, bila dah tahu apa kata tanyanya, kita bolehlah buat ayat tanya.
Okey, jadi kita letak dekat depan. Berapa? Kalau berapa salah. Okey, sebab kita letak kat depan. Kat depan mesti ada kah. Jadi berapakah? Okey, jadi berapakah apa? Berapakah ni lah titik utama. Okey, berapakah titik utama? Okey, berapakah titik utama? Okey. Utama yang terdapat ambil yang ni dalam sistem tulisan Braille. Okey, jadi bila nak jawab, jawapan yang atas ni dalam sistem tulisan Braille terdapat 6 titik utama. Ini dia punya penjelasan yang boleh dipelbagaikan formasinya bagi membentuk huruf A hingga Z. Okey, jadi kalau soalan ni macam tu pun dah cukup. Okey, harap awak jelas yang ni. Okey, kita tengok praktis 2 pula. Praktis 2 pula. Tadi praktis 2, ni praktis 3. Okey, sekarang kita tengok. Tukar ayat susunan biasa yang diberikan kepada ayat susunan songsang. Ayat biasa, biasalah. Okey, songsang, dia terbalik. Okey, contoh macam ni lah. Okey, kalau ayat biasa, dia punya pergerakan dia macam ni. Okey, subjek kat depan. Okey, subjek kat depan. Ni, subjek kat depan. Okey, lepas tu cerita dia lah kat belakang. Predikat dekat belakang. Okey, tapi kalau untuk ayat songsang. Okey, yang tadi ayat biasa, subjek kat depan. Yang ni, subjek kat depan. Subjek. Predikat. Ini ayat biasa. Kalau ayat songsang, dia akan terbalik. Predikat kat depan. Subjek kat belakang. Subjek kat belakang. Okey, maksudnya dia dah terbalik. Okey, kebiasaannya subjek kat depan diikuti predikat. Okey, yang ni dia akan jadi predikat dekat belakang. Dia akan pergi ke belakang ni. Okey, itu ayat songsang. Dia terbalik lah. Songsang ni maksud macam terbalik. Okey. Contoh kalau wanita mengandung. Okey, dia mengandung nak bersalin, sepatutnya kedudukan kepala bayi di bahagian bawah. Okey, tapi kalau bayi songsang, maksudnya kaki dia dekat bawah. Tak boleh nak keluar secara biasa, perlu pembedahan. Macam itulah, songsang terbalik lah maksudnya. Okey. Baik, kita tengok nombor 1. Alisha menghubungi Dania dengan menggunakan aplikasi Zoom untuk menyiapkan projek pembinaan portal e-pembelajaran. Okey, jadi sekarang ni kita kena ambil yang belakang, letak dekat depan. Okey, jadi mana? Ni. Yang ini kita letak kat depan. Okey, yang ni kita letak dekat belakang. Ini kita alihkan ke belakang. Okey, dengan menggunakan aplikasi Zoom untuk menyiapkan kejap. Silap. Ini bukan. Ini tak termasuk. Ini tak kat belakang sekali. Bukan yang ni. Yang belakangnya ni. Yang ni. Baru betul. Terlajak sampai ke depan kan. Okey, yang ni. Okey. Untuk menyiapkan projek pembinaan portal e-pembelajaran, Alisha menghubungi Dania dengan menggunakan aplikasi Zoom. Ni baru betul. Okey, ni. Sampai sini. Ini letak belakang. Okey. Yang untuk tu kita letak ke depan. Okey, untuk menyiapkan projek
pembinaan portal pembelajaran Alisha menghubungi Dania dengan menggunakan aplikasi Zoom. Okey. Jadi inilah maksudnya dekat sekarang ni, ini tadi dekat belakang kan. Tapi ni dah pergi ke depan. Okey. Jadi dia dah jadi ayat songsang. Okey, tengok yang kedua. Dania mengumpulkan nota bagi setiap mata pelajaran untuk dimuat naik ke dalam portal e-pembelajaran. Okey. Jadi sama juga macam tu. Kita ambil yang belakang tadi. Yang belakang kita letak kat depan dulu. Untuk dimuat naik ke dalam portal e-pembelajaran, Dania mengumpulkan nota bagi setiap mata pelajaran. Letak kat depan lah. Untuk dimuat naik ke dalam portal e-pembelajaran Dania mengumpulkan nota bagi setiap mata pelajaran. E-pembelajaran macam yang awak gunalah, yang cikgu ada buat laman sesawang untuk awak kan. Itulah e-pembelajaran. Maknanya segala maklumat pembelajaran ada di situ. Okey, baik. Jadi kita dah buat dah ayat songsang, dah siap dah pun. Okey, kita teruskan dengan ulang kaji berikutnya, praktis 4. Okey, baca arahan. Tulis jenis ayat bagi setiap ayat yang diberikan di bawah ini. Okey. Jadi, awak perlu kenal pasti ni ayat apa, ayat apa, ayat apa, ayat apa. Okey, kita kenal pasti. Kita baca dulu yang pertama. Wah, mudahnya memesan makanan dengan menggunakan kios layan diri ini. Ini senang sebab ada tanda seru. Kalau tanda seru, maksudnya ayat seruan. Pandai. Ayat seruan. Okey, tengok yang kedua. Jangan rosakkan mesin pengimbas wajah yang disediakan di sekolah kita. Jadi ini dia ada perkataan ni. Okey. Jangan. Kalau jangan ni berkaitan dengan ayat apa? Betul, ayat perintah. Ayat perintah. Okey. Yang berikutnya, sila hantar laporan kewangan syarikat kepada saya melalui email. Okey, yang ini ada perkataan ni, sila. Okey, ayat apa ni? Ayat perintah juga, betul. Ayat perintah. Okey. Yang berikutnya, perangkap nyamuk ciptaan abang kamu itu sangat menarik. Okey. Jadi dekat sini pun ada tanda seru. Okey, jadi kalau ada tanda seru maksudnya ayat apa? Ya, ayat seruan. Okey. Baik. Seterusnya, praktis, kita teruskan dengan praktis 5. Okey, praktis 5. Baca arahan dulu. Nyatakan ayat di bawah ini sama ada ayat tunggal,
atau ayat majmuk. Ini pun kita dah belajar dah. Ayat tunggal. Ayat tunggal dia ada satu subjek, satu predikat. Ayat majmuk, macam ni kita nak tahu dia ada kata hubung. Dia mungkin ada dua predikat. Okey, dihubungkan. Maksudnya dia dua ayat tunggal. Ayat majmuk ni dua atau lebih ayat tunggal yang digabungkan. Okey, biar digabungkan dengan guna kata hubung. Ayat tunggal dia satu subjek, satu predikat. Kita nak kenal pasti macam mana. Okey, baik. Kita tengok ayat yang pertama. Murid-murid tahun 5 Arif menyertai pertandingan roket air. Okey, kalau kita tengok kat situ, okey, murid-murid tahun 5 Arif ni subjek. Okey, predikat dia menyertai pertandingan roket air. Jadi kat sini ada satu subjek, satu predikat. Kalau satu subjek, satu predikat, maksudnya ayat apa? Ya, ayat tunggal. Jadi kita tulis kat tepi ni ayat tunggal. Okey, yang kedua. Puan Hasfariza menyediakan hidangan berkhasiat di ruang makan. Okey, subjeknya apa? Puan Hasfariza. Okey, dia buat apa? Dia menyediakan hidangan berkhasiat di ruang makan. Okey, yang ini satu subjek, satu predikat juga. Okey, jadi ini dikenal pasti sebagai ayat apa? Satu subjek, satu predikat. Ya, ayat tunggal. Lagipun tak ada kata hubung pun dalam ayat tu. Okey. Kita nak kenal pasti ayat tu ayat majmuk, dia ada kata hubung biasanya. Okey, tengok yang ketiga. Drone digunakan untuk menghantar bantuan kesihatan dan membaja tanaman dalam bidang pertanian. Ni kita dah jumpa dah. Ni kata hubung. Okey. Jadi bila ada kata hubung, memang automatik dia ayat majmuk. Okey, ayat majmuk. Okey. Yang keempat, Kuala Lumpur Central dan Melaka Central menyediakan kios layan diri untuk memudahkan orang ramai membeli tiket. Ini pun ada dan. Okey. Lepas tu dia ada untuk juga. Okey, jadi ayat apa? Ya, ayat majmuk. Nak kenal pasti dengan mudah, kita tengok dia ada kata hubung ke tidak. Okey. Baik, jadi cikgu rasa itu sahaja untuk latihan muka surat 86 ini. Jadi cikgu harap ini dapat membantu awak. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.